Jangan aku begini. Hai, saya Steffi. Saya akan membuat video tentang corak dan rekaan. Oke, salam sejahtera semua. Jadi, video ini dihasilkan bagi memenuhi keperluan tugasan 3 dalam kursus PSBK 3293, yaitu reka bentuk corak dan rekaan. Secara ringkasnya, corak merujuk kepada susunan motif yang diulang secara sistematik. Ianya terbahagi kepada dua jenis, yaitu corak terancang yang tersusun rapi dan simetri, serta corak tidak terancang yang lebih bebas dan spontan. Ayo. Guys, ini merupakan corak. Corak merupakan satu motif yang tersusun dan berulang-ulang. Lihatlah. Ianya sangat berulang-ulang dan tersusun. Ayo. Dalam proses pencarian inspirasi, platform pertama yang saya gunakan ialah aplikasi Pinterest. Dalam proses ini, saya mencari kata kunci seperti corak linangkit, corak binusak, atau corak tradisional yang terdapat di Sabah untuk mendapatkan gambaran visual yang luas tentang corak-corak tradisional Borneo, terutamanya hal benda yang akan saya pilih. Platform kedua pula ialah Microsoft Edge. Selain Pinterest dan Edge, saya juga telah melayari beberapa laman web khusus untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam. Berdasarkan pencarian jenis-jenis motif yang terdapat di Sabah, saya memilih untuk menjadikan motif linangkit, vinusak, dan motif bunga gosing atau senduduk dusun labuk sebagai hal benda saya. Seterusnya, dalam proses penghasilan karya, saya melakukan beberapa pengolahan ide daripada ketiga-tiga corak yang saya pilih. Contohnya, seperti corak ini, yang terhasil daripada corak linangkit. Begitu juga corak-corak yang terhasil daripada olahan ide corak vinusak dan corak gosing. Bagi olahan ide corak linangkit yang dipilih, corak ini terhasil daripada motif pinitu yang diletakkan di tengah sebagai titik fokal utama. Segi empat yang terdapat dalam corak linangkit pula diletakkan sebagai bentuk yang memegang motif pinitu, manakala bentuk segitiga pada corak linangkit dilengkungkan mengelilingi sempadan luar bulatan. Bagi olahan ide corak binusak yang dipilih pula, bentuk ini terhasil daripada bentuk berlian yang dijadikan sebagai pusat, manakala cangkok binusak yang disambungkan pada setiap sudut bentuk berlian dan dihiasi dengan bingkai berbentuk kelopak bunga. Bagi olahan ide corak gosing dusun labuk yang dipilih pula, seluruh bunga tersebut disusun secara menegak dan motif mata aso daripada Sarawak dijadikan sebagai pusat corak. Ini merupakan lakaran komposisi yang dipilih terhasil daripada olahan ide corak tadi. Karya ini menggunakan gabungan susunan berpusat dan susunan berulang. Susunan berpusat ditegaskan pada tengah-tengah karya, manakala susunan corak berulang pula ditegaskan pada latar belakang karya. Prinsip reka bentuk yang diterapkan ialah pengulangan, imbangan, dan harmoni, di mana setiap elemen saling melengkapi antara satu sama lain untuk menghasilkan kesan visual yang seimbang. Warna yang digunakan adalah warna-warna yang biasa ditemui dalam corak tradisional Borneo, yaitu merah, kuning, oranye, hitam, hijau, dan biru. Warna merah dan oranye melambangkan keberanian dan semangat, kuning melambangkan kemuliaan dan warisan, manakala hijau mencerminkan alam semula jadi Borneo yang kaya. Latar belakang hitam pula dipilih untuk menonjolkan kontras warna dan memberikan kesan yang lebih kaya dan bertenaga. Kesemua lakaran ini dihasilkan pada aplikasi Sketchbook yang memudahkan tugasan menghasilkan karya ini. Antara peralatan yang digunakan ialah primary pencil dan juga peralatan seperti pembaris. Bagi proses mewarna pula, saya menggunakan aplikasi Ibis Paint karena ianya memudahkan saya untuk mewarna setiap perincian dalam karya ini. Sebagai contoh, peralatan seperti bucket memudahkan saya untuk mengisi warna-warna yang terdapat dalam karya ini, terutamanya detail-detail yang lebih kecil, dan juga terdapat layer yang membantu saya untuk memastikan setiap warna tersebut dihasilkan dengan baik dan teratur. Kemudian saya menyemak kembali bahagian-bahagian yang perlu saya kemaskan dan mengekspor karya ini kepada bentuk A3. Oke, untuk bahagian rancangan activity murid,
Tajuk aktiviti yang boleh dibuat adalah sebagai contoh Corakku Borneo. Untuk aktiviti ini, targetnya adalah untuk tahun 4 sehinggalah tahun 6 yang dibuat di dalam kelas. Bagi teori pembelajaran, saya menggunakan teori konstruktivisme Vygotsky. Maksudnya, murid bukan sekadar copy apa yang cikgu buat, tetapi dorang kena explore, fikir sendiri dan hasilkan corak rekaan dorang sendiri. Jadi kita sebagai cikgu, kita akan menjadi facilitator, menjadi guide mereka dan bukan buat semua benda untuk murid tersebut. Konsep ini dipanggil sebagai ZPD, iaitu Zone Proximal Development. Bagi aktiviti ini, antara proses yang dibuat adalah mula-mula cikgu tu akan tunjukkan motif-motif yang terdapat dalam Borneo dan berbincang bersama-sama. Setelah itu, murid akan membuat lakaran motif sendiri dan mewarnakannya menggunakan pensil warna, krayon ataupun media lain seperti cat air. Akhir sekali, murid-murid akan membentangkan hasil karya mereka di depan kelas dan membuat apresiasi bersama-sama kawan yang lain. Semua ini berpandukan kurikulum KSSR PSB Semakan 2017.